Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua calon SPM bagi mata pelajaran Ekonomi 3767. Cikgu berharap semuanya berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Okey, selamat bertemu kembali. Saya Cikgu Roslan bin Juno, Guru Ekonomi daripada SMK Tanjung Chat. Okey, dalam pertemuan yang sebelumnya, cikgu telah membincangkan beberapa penggunaan kata tugas berdasarkan soalan SPM 2018. So, pada hari ini, cikgu akan membincangkan beberapa lagi penggunaan kata tugas, tetapi pada kali ini, cikgu akan jadikan soalan SPM tahun 2019. Calon-calon SPM sekalian, apakah kata tugas? Okey, di dalam menjawab soalan, seharusnya 3 perkara yang perlu calon kuasai, iaitu kata tugas, kata kunci dan jumlah peruntukan markah di dalam setiap pecahan soalan. Kata tugas merupakan arah ataupun pandu calon dalam memberi respon atau jawapan yang sejajar dengan tugasan atau kehendak soalan yang disoal di dalam peperiksaan. Memahami kata tugas amat penting untuk membolehkan pelajar menjawab soalan dengan betul, seterusnya mendapat markah yang maksimum. Memahami kata tugas juga adalah perlu untuk calon-calon menjawab dengan tidak terlalu panjang lebar dalam masa yang sama merugikan masa calon. Oleh itu, jika calon-calon memahami kata tugas dengan sempurna, sudah pasti respon ataupun jawapan yang diberi di dalam soalan akan menjadi lebih mudah. Seperti yang telah cikgu bincangkan pada pertemuan yang lalu, terdapat beberapa kata tugas yang digunakan di dalam soalan-soalan ekonomi SPM. Cikgu akan ulangkan sekali lagi pada hari ini. Antaranya adalah terangkan, huraikan, jelaskan, mengapakah, bagaimanakah, berikan justifikasi, bandingkan, bincangkan, hitungkan atau kirakan, kemukakan hujah atau berikan alasan anda, berapakah, tentukan nilai. Kata tugas yang lain adalah lukiskan, lakarkan, kenal pasti, setujukah, wajarkah, bezakan dan cadangkan. Walau bagaimanapun, pada hari ini kita akan membincangkan beberapa kata tugas yang dianggap penting dan popular sahaja berdasarkan soalan SPM tahun 2019. Soalan pertama yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah soalan SPM tahun 2019 bagi soalan nombor 1C. Soalannya adalah, dengan bantuan jadual yang sesuai, jelaskan hukum permintaan bagi suatu barang. Markah yang diperuntukkan adalah 5 markah. Soalan ini memerlukan calon membina jadual, dalam masa yang sama perlu menjelaskan hukum permintaan bagi sesuatu barang. Untuk soalan ini, terdapat 2 perkara yang perlu dibuat oleh calon seperti yang cikgu bagi tahu tadi. Yang pertama adalah membina jadual, yang kedua menjelaskan hukum permintaan berdasarkan jadual yang telah kita bina. Di dalam pembinaan jadual, calon seharusnya yang pertama melabelkan harga, di mana harga mesti dilabelkan RM, Ringgit Malaysia. So, perkataan RM adalah diwajibkan bagi harga. Yang kedua, calon perlu melabelkan kuantiti, di mana kuantiti mesti bersama-sama dengan perkataan unit. Di dalam contoh berangka, di mana calon juga perlu memberi contoh berangka, di mana contoh angka mestilah mengikut hukum.
Berdasarkan soalan 1C adalah berdasarkan hukum permintaan di mana contoh berangka yang perlu dibuat oleh calon adalah apabila harga meningkat, kuantiti akan menurun dan sebaliknya. Apabila harga menurun, kuantiti meningkat. Ini adalah di dalam pembinaan jadual. Manakala yang kedua, salon perlu menjelaskan daripada jadual yang dibina. Di mana kata tugas menjelaskan memerlukan calon memberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difahami. Semua huraian termasuk faktar di mana bilangan isi atau huraian hendaklah dirujuk di dalam markah. Menjadi kebiasaan, satu huraian adalah satu markah. Sama-sama kita lihat panduan jawapan untuk calon. Okey, berdasarkan soalan 1C, calon-calon boleh bincang dengan guru-guru di dalam kelas. Okey, seterusnya soalan 2C SPM 2019. Okey, soalan 2C SPM tahun 2019 adalah seperti berikut. Jadual 1 berkaitan dengan fungsi pengeluaran jangka pendek sebuah firma. Di mana soalan 2C adalah berapakah nilai X. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Di mana soalan ini memerlukan calon memberi berapakah nilai X. So, kata tugas di dalam soalan ini adalah berapakah. So, kata tugas yang digunakan apabila soalan memerlukan kata tugas yang digunakan adalah berapakah, di mana untuk kata tugas berapakah, calon hanya perlu memberi kuantiti atau jawapan sahaja, di mana setiap jawapan yang tepat akan mendapat satu markah, di mana berdasarkan soalan 2C, X merujuk kepada keluaran marginal. So, calon tidak perlu mengemukakan ataupun memberi rumus ataupun jalan kerja, di mana calon hanya perlu memberi jawapan sahaja untuk kata tugas berapakah. Soalan yang seterusnya adalah perbincangan kita akan diteruskan dengan soalan 3B, soalan SPM 2019. Okey, soalannya adalah seperti berikut. Huraikan jenis-jenis perbelanjaan kerajaan 6 markah. Cikgu ulang balik. Huraikan jenis-jenis perbelanjaan kerajaan, di mana kata tugas yang digunakan dalam soalan ini adalah huraikan. Berdasarkan kata tugas huraikan, calon perlu memperihal sesuatu dengan panjang lebar atau terperinci, di mana calon perlu memberi satu fakta dan dua atau lebih huraian atau contoh, di mana kebiasaannya markah yang diperuntukkan adalah 3 markah bagi setiap isi. Okey, berdasarkan slide yang ditayangkan, so kita lihat jawapan dia. Jawapan untuk soalan 3B, di mana jenis-jenis, cikgu ulang balik, huraikan jenis-jenis perbelanjaan kerajaan, di mana perbelanjaan kerajaan terbagi kepada 2, iaitu perbelanjaan pembangunan dan perbelanjaan mengurus. So, perbelanjaan pembangunan itu merupakan faktar, di mana huraian dia adalah meningkatkan modal fizikal, tidak berulang, jangka panjang, perbelanjaan merupakan perbelanjaan modal ataupun pelaburan kerajaan ataupun tujuan ataupun huraian lanjut lain yang sesuai, di mana pelajar calon boleh memberi contoh adalah membina hospital ataupun contoh-contoh lain yang dianggap relevan. So, perhatikan jawapan di 3B yang ditayangkan dalam slide. Bila kata tugas huraikan, bermakna calon perlu mengemukakan satu fakta, 2
huraian atau contoh. So, cikgu ulang sekali lagi, apabila kata tugas huraikan, calon perlu mengemukakan satu fakta dan dua huraian atau contoh untuk mendapat 3 markah bagi satu isi. Seterusnya, kita lihat slide yang seterusnya. Soalan seterusnya untuk penggunaan kata tugas adalah daripada soalan 3C SPM 2019. Okey, soalan 3C adalah seperti yang ditayangkan di dalam slide berikut. Jadual 2 menunjukkan kadar pertukaran asing antara ringgit Malaysia berbanding dengan dolar Amerika Syarikat ataupun USD. Okey, soalan dia, Encik Ramli mengimport mesin bernilai USD 80,000 USD pada bulan Januari 2017. Encik Ramli menjual semula mesin tersebut dan memperolehi jumlah hasil sebanyak RM400,000. So, pada tahun 2018, Encik Ramli mengimport barang yang sama dan memperolehi jumlah hasil yang sama seperti tahun 2017. So, soalan 3C adalah hitungkan nilai mesin dalam ringgit Malaysia pada tahun 2017 untuk memperolehi markah 2 markah. Sama-sama kita perhatikan slide yang ditayangkan, di mana soalan ini mengkehendaki calon menghitungkan nilai mesin ringgit Malaysia, nilai mesin dalam ringgit Malaysia pada tahun 2017 untuk mendapat 2 markah. Okey, bagi kata tugas hitungkan, okey, calon perlu memberi nilai kuantitatif dengan menggunakan rumus dan langkah pengiraan. Biasanya, penggunaan kata tugas hitungkan memerlukan calon mengemukakan yang pertama adalah satu rumus, satu jalan kerja dan yang ketiga adalah jawapan untuk memperolehi 3 markah. So, cikgu ulang balik, di mana apabila penggunaan kata tugas hitungkan, calon perlu mengemukakan rumus, jalan kerja ataupun jalan kira dan jawapan untuk mendapat 3 markah. Okey. So, berdasarkan slide yang ditayangkan, okey, nilai mesin dalam ringgit Malaysia pada tahun 2017 adalah RM36,000. Itu adalah jawapan akhir. Okey, seterusnya kita teruskan dengan soalan 3C 2 SPM 2019 dengan penggunaan kata tugas berikan justifikasi. Okey, berdasarkan soalan SPM 2019, okey, soalannya adalah berikan justifikasi berdasarkan jawapan anda di 3C12 untuk memperolehi 1 markah. Okey, penggunaan kata tugas berikan justifikasi. Okey, kata tugas ini memerlukan calon memberi dapatan atau kesimpulan berdasarkan pandangan keseluruhan tentang sesuatu isu ekonomi. So, di mana satu dapatan ataupun kesimpulan untuk 1 markah. Okey, cikgu ulang balik. Okey, berdasarkan kata tugas berikan justifikasi, calon perlu memberi 1 dapatan ataupun kesimpulan untuk mendapat 1 markah. Okey, so jawapan adalah seperti slide yang ditayangkan. Okey, seterusnya kita teruskan dengan contoh soalan SPM 2019 soalan 3D. Okey, perbincangan kita diteruskan dengan soalan 3D SPM 2019. Okey, berdasarkan soalan SPM tahun 2019 3D,
Jadual 3 menunjukkan perubahan kadar pertukaran asing antara dolar Singapura SGD berbanding ringgit Malaysia RM bagi tempoh 3 tahun. So, kadar pertukaran adalah seperti slide yang ditayangkan. So, soalannya, apakah arah aliran kadar pertukaran ringgit Malaysia berbanding dengan dolar SGD di dalam jadual 3. Okey. So, soalannya, cikgu ulang balik, apakah arah aliran pertukaran ringgit Malaysia RM berbanding dolar Singapura SGD di jadual 3. Di mana kata tugas ini, soalan kata tugas ini adalah apakah? Apakah? So, apabila soalan yang mempunyai kata tugas apakah, calon perlu memberi maklumat yang khusus atau spesifik sahaja. Biasanya hanya satu markah. So, calon hanya perlu memberi jawapan sahaja. So, jawapan dia adalah nilai ringgit Malaysia semakin merosot berbanding dengan SGD. Okey, itu adalah penggunaan kata tugas apakah. Okey. Cikgu berharap agar perbincangan kita tentang penggunaan kata tugas ini boleh dijadikan panduan dan manfaat dalam menjawab soalan ekonomi SPM nanti. Okey, cikgu akhiri pertemuan kita dengan satu kata-kata seorang pakar motivasi, bangun, bertindak dan tunjukkan diri anda yang sebenarnya. Sekian saja untuk perjumpaan kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.